Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini marilah sama-sama kita membaca dan memahami, seterusnya mengambil peringatan daripada dua ayat terakhir surah Luqman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, takutlah kamu akan Tuhan kamu. Wakhshaw yawman, dan takutlah kamu akan satu hari. La yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Hari di mana seorang ayah, seorang bapa tidak dapat menolong ayahnya, tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Dan janganlah pula penipu, yakni syaitan, memperdayakan kamu daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Ta'ala jualah ilmu berkenaan dengan hari kiamat. Yakni bilakah ia berlaku. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan dialah jua yang menurunkan hujan dan mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang betul-betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi mendalam ilmunya. Sadaqallahul aliyyul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Ada 3 perkara sebagai noktah yang penting yang dapat kita ambil daripada ayat pertama daripada 2 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala menyeru dengan seruan Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, dan diikuti dengan perintah Wattaqu rabbakum, takutlah kamu akan Tuhan kamu. Kebiasaannya kita jumpa dalam Al-Quran, perintah supaya bertakwa ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yakni dalam keadaan menyerah diri dengan penyerahan yang bulat kepada Allah. Tetapi di sini perintah takwa juga ditujukan kepada manusia seluruhnya. Maka sudah tentulah maksud perintah takwa di sini berbeza dengan perintah takwa yang ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Maksud perintah takwa di sini ialah mengajak manusia supaya tunduk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Sedang takwa yang ditujukan kepada orang yang beriman memberi makna yang lebih khusus, iaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, sama ada ketika sendirian ataupun di khalayak ramai. Perintah supaya melaksanakan apa yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang, memang sesuailah dengan orang yang beriman. Maka dia beriman. Tapi kalau manusia, bila sebut manusia merangkumi orang yang tak beriman, maka maksud perintah supaya bertakwa yang ditujukan kepada manusia di sini ialah supaya mereka tunduk mengabdikan diri hanya kepada Allah. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia sekalian, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah mencipta kamu dan orang-orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, yakni takut dan tunduk kepada Allah. Jadi u'budu, perintah supaya mengabdikan diri itu dikaitkan dengan takwa. Sesuai dengan perintah dan seruan yang ditujukan kepada manusia seluruhnya. Ini maksud takwa
yang disebut dalam ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, takutlah kamu akan Tuhan kamu, iaitu dengan kamu tunduk mengabdikan diri hanya kepadanya. Pasal apa kamu kena tunduk mengabdikan diri kepada Allah? Ada dua alasan Allah sebut dalam ayat yang dibacakan tadi. Yang pertama, kerana Dia yang mencipta kamu dan umat sebelum daripada kamu. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang cipta kamu. Allah yang mencipta kamu. Tidak layak tiba-tiba kamu mencari Tuhan yang lain daripadanya. Sedangkan Dia yang mencipta kamu. Alasan yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah, Tuhan yang telah menjadikan bumi itu dalam bentuk hamparan untuk hidup kamu, untuk kehidupan kamu. Allah jadikan al-arda firasya, bumi terhampar untuk memudahkan kamu bergerak ke sana sini, menjalani kehidupan. Was-samaa'a binaa'a, dan Dialah yang telah mencipta langit dengan suatu binaan yang sangat menakjubkan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Surah Al-Mulk. Allah cipta langit 7 petala, 7 lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu pasti tidak akan mendapati pada ciptaan Allah pada langit itu sebarang bentuk kecacatan. Tidak ada kelemahan, tidak ada kecacatan. Sempurna sejak ia diciptakan sehingga hari kiamat. Tidak seperti makna manusia. Tak dah lama runtuh. Runtuh. Farji'il basara karratain. Tengok acak kali, kata Allah. Ulang lagi. Kok. Masa tengok hak pertama tak jumpa, tak nampak. Tengok lagi, cek lagi. Takut tengok kali kedua dia nampak. Hal tara min futur? Adakah kamu nampak sebarang kecacatan? Ada yang tak sempurna? Ada yang pecah? Ada yang bengkok? Ada yang tak masuk siku? Tak masuk siku. Tak masuk siku tu jadi utuh. Kamu tidak akan dapati, kata Allah. Bahkan kamu akan terus merasa kecewa kerana kamu tidak akan menemui sama sekali sebarang kelemahan dan kecacatan. Allah yang jadikan bumi kepada kamu terhampar dan membina langit. Kemudian Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan, buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Maka janganlah kamu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Allah yang cipta kamu dan Dialah yang bagi kepada kamu segala apa yang kamu perlukan dalam kehidupan. Cuma Allah Ta'ala nak supaya kamu mengabdikan diri kepadanya sahaja. Hak lain Allah Ta'ala beri belaka.
Kalau kita pergi ke kedai, kita order makanan yang kita nak makan. Order nasi, lauk itu, lauk ini. Sayur itu, sayur ini. Dengan air itu, air ini. Lepas makan, tu pakat lari gitu ya. Tak bayar. Kita order, tuan kedai sediakan. Sampai masa kita tak nak bayar. Kalau kita tuan kedai, apa yang kita akan lakukan? Pasti kita akan marah. Tidak akan lepaskan dia pergi begitu saja. Bila dah kita makan, dia yang sedia, dia masak, kemudian kita order, kita makan, kita bayar lah. Tuan kedai nak kita bayar ya. Lepas tu kamu nak ke mana pun pergilah, tak nak mari pun tak apa dah. Hak ni dengan Allah Ta'ala ni kita tak order pun. Allah dah siap sedia untuk kita. Tak ada kita minta lagi, Allah dah bagi segala-galanya. Dan Allah Ta'ala minta supaya kamu balas pemberiannya itu dengan kamu jadi hamba pada dia. Itu saja. Allah Ta'ala tak hantar bil untuk kita bayar. Jadi amat malang sekali manusia. Tiba-tiba mereka mencari Tuhan yang lain daripada Allah, sedangkan Allah mencipta mereka dan Allah yang sediakan segala-galanya. Maka layaklah hamba seperti ini di hari akhirat diheret dan dihumbangkan dalam neraka. Sombong sangat. Tak sedar diri. Jadi itulah perintah Allah kepada manusia. Takutlah kamu akan Tuhanmu dengan kamu mengabdikan diri kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengingatkan, wakhshaw yawman. Selain kamu kena takutkan Allah, di waktu yang sama kamu juga hendaklah merasa takut dan bimbang akan satu hari. Yauman disebut dengan lafaz nakirah, memberi makna yang umum. Akan satu hari. Hari mana? Tak tahu. Yang dimaksudkan di sini hari kiamat. Maksudnya bila? Hari mana nak berlaku? Memanglah Nabi ada sebut kiamat tak berlaku melainkan hari Jumaat. Tapi Jumaat mana? Yauman. Akan satu hari. Tak tahu bila. Di mana hari itu kata Allah, la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Seorang bapa tidak dapat membantu anak dan seorang anak tidak dapat membantu bapanya walaupun sedikit. Ini di antara keadaan pada hari kiamat yang Allah sifatkan, di antara apa yang berlaku. Hari kiamat ini hari tidak ada siapa yang boleh membantu antara satu sama lain melainkan diri dia sahaja. Hatta seorang bapa pun tidak boleh membantu anak. Begitulah sebaliknya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut banyak keadaan-keadaan yang berlaku pada hari kiamat, yang menjadi sifat kiamat itu sendiri. Ini salah satu daripadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman, takutlah kamu akan satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang itu tidak dapat membantu seorang yang lain walaupun sedikit. Wala yuqbalu minha syafa'ah.
dan tidak diterima daripadanya sebarang bentuk syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima, tidak diambil daripadanya sebarang bentuk tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan dibantu, tidak akan ditolong. Hari kiamat ini juga Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Merupakan hari yang tidak lagi memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang dengan hati yang sejahtera. Hari kiamat ialah juga yang disebut oleh Allah yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ali Imran ayat 30. Hari kiamat, hari setiap seseorang itu akan mendapati amal kebaikan yang dilakukannya itu hadir, didatangkan di hadapannya oleh Allah. Dan amal kejahatan yang dilakukan, dia berharap kalau boleh dijauhkan sejauh-jauhnya daripadanya. Tak nak tengok. Inilah keadaan di antara yang disifatkan oleh Allah yang akan berlaku pada hari akhirat. Di antaranya hari akhirat itu tidak ada siapa yang boleh membantu antara satu sama lain. Tidak boleh membantu. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa ayat 34-37. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari seseorang itu lari daripada saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abih, daripada ibu dan bapanya. Wa sahibatihi wa banih, isteri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang di kalangan mereka pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing, mengenangkan apa nasib yang akan dihadapi. Al-Imam Ibn Kathir dan beberapa ulama yang lain meriwayatkan, ini disebut dalam tafsir Ibn Kathir, ketika menghuraikan ayat surah Abasa tadi, hari di mana seorang itu lari pada saudara dia, daripada bapa dan ibu dia, daripada ayah, daripada isteri dan anak. Masing-masing bawa diri masing-masing. Imam Ibn Kathir menyebut satu riwayat, pada hari akhirat, ketika manusia ditimbang amalan masing-masing, di antaranya ada seorang hamba Allah. Apabila ditimbang amalannya, tiba-tiba didapati kurang satu amal kebaikan bagi memberatkan timbangan amal baiknya sebelah kanan. Kurang satu pahala je, kurang satu amal kebajikan je, menyebabkan timbangan amal sebelah kiri lebih berat daripada sebelah kanan. Yang natijahnya pasti akan dibawa ke neraka. Kerana Allah Ta'ala menegaskan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sesiapa yang berat timbangan amal baik dia, maka tempat dia syurga. Siapa yang ringan, tempat dia neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, wahai hambaku, carilah di pada mahsyar ini, mudah-mudahan ada orang yang sedia memberi
membantu kepada kamu dengan memberi satu kebajikan itu. Hak masih kamu kekurangan. Satu kebajikan tu, kamu pergilah cari di tengah-tengah himpunan manusia di padang mahsyar ini. Mudah-mudahan di sana ada orang yang sedia membantu kamu. Lalu dia pun pergilah. Orang yang pertama dia jumpa ialah saudaranya sendiri. Adik-beradik. Dia berkata, wahai saudaraku, engkaulah saudaraku, anak kepada ibu dan ayahku. Sesungguhnya aku telah kurang satu kebajikan sahaja untuk memberatkan timbangan amal baikku. Berilah kepada aku satu kebajikan sahaja, supaya timbangan amal kebajikanku menjadi berat. Lalu saudaranya menjawab, sesungguhnya aku takut apa yang kamu takut kepadanya. Aku tidak boleh memberi kepada kamu. Aku juga merasa takut dan bimbang sebagaimana kamu rasa takut dan bimbang. Nasibku sendiri pun belum tentu. Aku tak bersedia untuk membantu kamu walaupun dengan satu kebajikan. Lalu dia pergi bertemu dengan ibunya. Lalu berkata, wahai ibu, engkaulah ibuku, manusia yang paling kasih kepadaku di dunia dahulu. Manusia yang paling kasih kepadaku di dunia dahulu. Sesungguhnya aku berhajat kepada kamu satu kebajikan sahaja, bagi membantu untuk memberatkan timbangan amal kebajikanku agar aku selamat. Kita tahu pengorbanan ibu semasa di dunia. Dia sanggup berlapar walau 2-3 hari demi melihat anaknya sentiasa kenyang. Dia sanggup tak tidur malam untuk melihat anaknya tidur dengan lena. Sanggup berkorban apa sahaja demi kebahagiaan dan masa depan anak dia. Pengorbanan seorang ibu, dia sedia beri apa sahaja. Tetapi di saat itu, di saat yang disebutkan tadi, apabila anak ni nak minta bantuan hanya dengan pemberian satu kebajikan. Apa jawab si ibu? Wahai anakku, aku takut apa yang kamu takut. Hari ini aku juga merasa bimbang dan takut sebagaimana kamu rasa takut. Aku tidak boleh beri kepada kamu walaupun dengan satu amal kebajikan. Lalu ibunya pergi meninggalkannya. Kemudian dia pergi pula bertemu dengan ayahnya dan berkata, engkaulah ayahku. Sesungguhnya aku berhajat kepada satu kebajikan, supaya memberatkan timbangan amal kebajikanku agar aku selamat. Ayahnya menjawab, aku juga takut sebagaimana yang kamu rasa takut. Aku tidak boleh membantu kamu. Aku tidak boleh memberi kepada kamu. Kemudian dia pergi pula bertemu dengan istrinya. Dan berkata, wahai istriku, sesungguhnya aku telah menghabiskan umurku bersamamu. Aku sanggup bersusah payah kerana kamu. Aku kurang satu pahala kebajikan sahaja pada hari ini bagi memberatkan timbangan amal kebaikan aku agar aku selamat. Adakah kamu sudi membantu aku dengan memberikan satu amal kebajikan yang kamu ada? Minta satu pahala saja. Lalu isteri menjawab, aku takut apa yang kamu takut. Aku tidak boleh beri kepada kamu. Kemudian dia pergi pula bertemu dengan anaknya dan berkata, wahai anakku,
Engkaulah anakku, aku bersusah payah kerana kesenanganmu. Aku berpanas kerana merehatkanmu. Sesungguhnya aku telah kurang satu kebajikan pada hari ini bagi memberatkan timbangan amal baikku supaya aku selamat. Adakah kamu sudi beri kepadaku walau satu kebajikan? Lalu anaknya menjawab, aku takut apa yang kamu takut. Aku tidak boleh memberi dan membantu kamu. Semua orang yang dekat, orang yang paling dikasihi semasa atas dunia telah ditemui. Dan tidak ada siapa pun yang bersedia membantu. Kalau ibu bapa, kalau anak isteri sendiri tak mampu, tak bersedia nak bantu, apatah lagi orang lain. Lalu dia merasa putus asa dan balik bertemu semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah meminta daripada saudaraku, ibuku, ayahku, isteri dan anakku. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang dapat memberinya walaupun satu kebajikan kepadaku. Kurang satu ya. Namun tidak ada siapa yang bersedia membantu walau isteri walaupun ibu sendiri. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada hamba tadi, aku lebih sayang kepadamu dari mereka. Wahai malaikat, ambillah hamba-Ku ini dan bawalah dia ke syurga. Bayangkan muslimin muslimat sekalian, sifat rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Sememangnya rahmat dan kasih sayang Allah pada hamba lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Suatu hari Nabi SAW dihadapkan dengan sekumpulan tawanan perang. Di antara tawanan itu termasuklah seorang bayi. Tiba-tiba bayi itu menangis. Lalu datang seorang perempuan yang juga di kalangan tawanan tersebut. Pergi dapatkan bayi itu lalu memeluk dan menciumnya dengan penuh kasih sayang dan menyusukan anak tadi. Dengan penuh kasih sayang. Melihat gelagak perempuan tadi, lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, adakah kamu sangka perempuan itu sanggup mencampakkan bayi yang ada dalam dukungannya itu ke dalam api? Sahabat kata, tak mungkin ya Rasulullah. Tak mungkin. Melihatkan sifat kasih sayangnya yang begitu tinggi kepada anak, walaupun bukan anak sendiri, apatah lagi seorang ibu. Pasti dia tidak akan tergamak melakukan sedemikian. Lalu Nabi bersabda, ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya Allah kasih kepada hamba dia lebih daripada kasih seorang ibu pada anaknya itu. Tetapi manusia yang tak mengasihi diri sendiri, Allah Ta'ala telah menghantar Rasul untuk membimbing mereka ke jalan yang benar, jalan yang selamat, jalan yang menuju ke syurga. Tetapi manusia melepaskan diri mereka. Tidak mahu dipimpin oleh Nabi SAW, akhirnya mereka terus terjebak dalam gaun neraka. Nabi pernah buat satu perbandingan di antara baginda dengan manusia yang diseru untuk selamatkan mereka daripada neraka.
Nabi buat perbandingan dengan seorang lelaki yang menghimpunkan kayu api pada waktu malam yang sejuk di satu tempat yang jauh. Dikumpulnya kayu api lalu dibakar pada tengah waktu malam yang gelap. Sebaik sahaja keluar api dan cahaya, lalu datang kelkatu. Binatang, serangga terbang. Yang sememangnya binatang ini, kelkatu ini sejenis binatang yang tertarik dengan cahaya. Di mana ada cahaya, tempat itu dia akan pergi. Mengerumuninya, mendekatkan cahaya itu. Walaupun kesan daripada cahaya api yang membakar tadi pasti akan memusnahkan dia. Akan membinasakan dia. Bila sampai dia akan jatuh. Tak tahan panas. Tapi dia pergi juga. Pasal nampak seronok, nampak cahaya tu. Dan lelaki ini cuba halang. Jangan datang. Jangan datang. Bahaya. Tapi kelkatu ini tetap datang terbang mendekati cahaya daripada api yang membakar. Mereka tetap datang, akhirnya jatuh satu persatu, musnah dan binasa. Kata Nabi, demikianlah aku dengan manusia. Aku cuba ajak manusia dan bimbing mereka, hulur tangan. Mereka tak nak hulur tangan. Beritahu kepada mereka supaya mereka selamat. Jangan terpedaya dengan dunia. Tapi manusia kejar juga dunia, seronok dengan dunia. Tanpa melihat kesan buruk daripada keseronokan dunia tadi, menyebabkan dia hanyut, lupa ke akhirat, akhirnya terhumban dalam neraka. Sebagaimana kelkatu tadi. Seronok tengok api, maka pakak pergilah ramai-ramai. Akhirnya jatuh. Itulah keadaan manusia. Allah kasih kepada hamba dia. Lalu dia hantar pada Nabi dan Rasul. Untuk bimbing supaya selamat. Ada orang kata kalau Allah kasih pada kita nak masukkan kita ke syurga, pasal apa yang pergi buat neraka? Tak payah buat neraka lah, buat syurga sudah lah. Kalau Allah Ta'ala buat syurga sahaja, tak buat neraka. Kalau begitu, tidak ada ujian di atas dunia ni. Tak payah semayang, tak payah apalah, tak ikut peraturan agama. Pasal tempat dia ikut mana pun syurga ya. Tak ada makna. Ada seorang anak murid, dia tanya ustaz dia. Pasal apa Allah buat neraka? Tak adil. Awal-awal lagi Allah Ta'ala nak masuk dah kita ke neraka. Dia pergi buat neraka tu pasal apa? Lalu ustaz tu kata, disebabkan Allah jadi neraka, Allah Ta'ala buat neraka lah, maka saya jadi ustaz hari ni. Disebabkan Allah Ta'ala buat neraka lah, maka saya jadi ustaz hari ni. Kalau tidak, saya ambil awak sebagai, dia kata, perempuan, anak murid tu perempuan. Perempuan simpanan saya. Kejut perempuan tu. Anak murid tu. Pasal pula ustaz cakap macam tu? Saya tak perlu susah payah nak semayang. Saya akan pegang, saya akan rogo awak. Terkejut dia. Tergamak ustaz cakap macam tu. Iyalah. Rugilah kalau saya tak buat begitu.
Pasal kalau saya buat pun, saya tak masuk neraka tak ada. Saya masuk syurga juga. Baru dia nampak. Oh, patutlah Allah Ta'ala buat neraka. Untuk beri amaran kepada sesiapa yang langgar perintah dia, tepat dia di situ. Jadi siapa yang takutkan Allah, takutkan masa depannya di hari akhirat, yang ada syurga dan neraka, maka dia jadi seorang yang baik, yang taat. Baru dia faham. Bila beri jawapan kena atas kepala, baru dia sedar. Dia mudah je jawab orang yang cakap macam tu. Pakai logik begitu ya. Baru dia terasa. Rugi lah, tak buat begitu. Tak seronok. Tak mengejar keseronokan dunia. Pasal orang lain duk kejar keseronokan dunia, orang lain tak semayang, syurga juga. Aku semayang tak buat apa-apa, syurga juga. Baik aku seronok ya. Tak ada beza. Akhirnya baru dia sedar. Nasabahlah Tuhan buat neraka. Nasabahlah. Dan Allah Ta'ala buat neraka bukan bermakna nak suruh hamba dia masuk neraka. Pasal dalam ilmu Allah Ta'ala tahu dah, ada jenis manusia yang tak nak mau beriman. Yang tak mau beriman, kok mana beritahu sekalipun. Rasul khabar lagu mana pun dia tak beriman juga. Dah lagu ni nak tak mana? Tak pergi. Neraka lah. Dalam ilmu Allah Ta'ala tahu ada jenis manusia seperti ini. Allah Ta'ala nak kita ke syurga. Sebab itu dia buat turun peraturan-peraturan yang kalau kita buat semuanya pahala belaka. Dalam bab makan minum, dari sudut minuman, berapa sahaja minuman yang Allah Ta'ala haram? Boleh bilang ke jari? Selain daripada beberapa minuman yang haram ini, hak lain semuanya boleh belaka. Tapi manusia pergi cari hak haram ni lah juga. Hak ni harga lagu ni tak mana. Makanan begitu juga. Allah Ta'ala sebut beberapa jenis makanan sahaja dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala haramkan. Lain pada tu, harus belaka. Tapi hak haram ni manusia pergi cari. Hak jenis lagu ni tak mana. Naluri manusia nak hubungan seks lelaki dan perempuan. Agama tak larang. Bahkan agama siap dengan peraturan dia. Melalui akad perkahwinan yang sah. Lahirnya zuriat yang sempurna. Yang tersusun. Ada ayah, ada ibu, ada adik-beradik. Hubungan kekeluargaan yang sempurna. Tapi pergi berzina. Kalau lagu ni nak tak mana? Islam tak menghalang naluri manusia. Bahkan Islam mengatur. Hubungan suami isteri pun boleh pahala. Bila Nabi kata gitu, sahabat rasa heran. Ya Rasulullah, hubungan jima suami isteri boleh pahala juga. Nabi kata, kalau macam mana kalau dia berzina? Dosa tak? Dosa lah. Berzina berdosa. Kalau berhubungan secara sah, boleh pahala. Pahala-pahala je syurga lah. Jadi apa pun yang dia buat, semuanya dalam bentuk pahala yang bawa kita ke syurga. Jalan ke syurga itu terlalu banyak, terbentang luas. Tapi ada juga manusia hak degil, pergi pilih hak yang Allah Ta'ala larang. Ya? Maka hak dia degil lagu ni tak mana. Jadi bukan Allah tak ada kasih, bukan Allah tak ada sayang. Tapi manusia tak menyayangi diri dia sendiri, menzalimi diri dia sendiri. Ini masalah. Tak cakap nak kabar. Ya. Jadi itu keadaan yang digambarkan dalam riwayat yang disebut oleh Imam Ibn Katsir tadi. Sehingga akhirnya dengan sebab kekurangan satu pahalanya, Allah Ta'ala mengampunkan dia. Allah masukkan dia syurga dengan syafaat daripada Allah. Dengan kasih rahmat Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga daripada ayat tadi, Allah Ta'ala menegaskan inna wa'dallahi haqqa
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu tertipu terpedaya dengan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sehingga kamu derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahawa janjinya adalah janji yang benar. Apa janji Allah? Iaitu dimasukkan ke syurga kepada mereka yang beriman, yang beramal saleh, dan dimasukkan ke neraka mereka yang kufur, yang engkar dan derhaka kepadanya. Dan berlaku sungguh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 44-45. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adzinun al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan menyerulah penghuni neraka, penghuni syurga kepada penghuni neraka. Berlaku dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka. Ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Lalu ahli syurga memanggil dan menyeru kepada ahli neraka dengan berkata, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kata ahli syurga, sesungguhnya kami telah mendapati janji Tuhan kami kepada kami adalah janji yang benar. Sekarang kami benar-benar telah dimasukkan ke syurga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka adakah kamu dapati janji Tuhan kamu itu juga benar? Padahal ahli syurga tahu dah memang mereka duduk dalam neraka pun. Maknanya benarlah tu. Tapi sindir untuk menambah merikkan lagi. Nak merikkan lagi perasaan mereka yang memang sudah perik, yang sudah rasa sedih itu. Dah lagu mana macam mana? Ahli neraka, betul dah hak Tuhan janji kepada kamu dulu. Qalu na'am. Ya sungguh betul sungguh. Masa atas dunia dulu kami tak percaya, kami mendustai amaran yang diberikan berkenaan azab api neraka hari ini. Ya sungguh. Betul sungguh macam Tuhan khabar. Macam Rasul beri amaran, betul sungguh. Qalu na'am. Mereka kata ya. Fa'adzana mu'adzinun. Lalu menyerulah oleh satu suara yang menyeru. Kata ulama, iaitu suara malaikat. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Bahawa laknat Allah ke atas orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Allah Ta'ala menegaskan, Allah Ta'ala menjelaskan. Tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Siapa orang zalim yang dilaknat itu, yang dihumbangkan dalam neraka? Iaitulah allazina yasudduna an sabilillah. Golongan yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Golongan yang menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Dia itu sendiri tak nak kepada Islam dah, dia halang pula orang lain supaya ikut dia sama. Duk halang dengan pelbagai bentuk cara, dengan pelbagai akta dan peraturan undang-undang untuk menghalang daripada Islam terus berkembang sehingga berjaya memerintah dan mentadbir. Menghalang manusia dari jalan Allah. Surau yang sudah elok makmur, tiba-tibanya pergi kuci rapak. Ini pernah berlaku, tak tahu kat mana, saya pun tak ingat lah.
Itu termasuk kerja menghalang manusia dari jalan Allah. Wa yabghunaha iwaja. Dan mereka cuba menjadikan Islam itu suatu yang buruk, suatu yang tak sempurna, yang tak elok, yang tak sesuai pada pandangan manusia. Islam ni tak sesuai, Islam ni tak maju, Islam ni macam-macam. Itu ayat berunah iwaja. Cuba beri gambaran yang buruk terhadap Islam. Menimbulkan pelbagai persepsi dan tasawur yang terpesong terhadap Islam. Itu ayat berunah iwaja. Yaj'alunaha mu'awwijatan fi nazarin nas liyunfiruhum minha. Mereka jadikan Islam itu suatu yang buruk, yang terpesong pada pandangan ramai, pada pandangan manusia, supaya manusia lari daripada jalan Allah. Ikut Islam ni susah, tak sesuai, macam-macam. Ini orang yang zalim, yang dilaknat. Wahum bil akhirati kafirun. Mereka itu kufur, tak percaya kepada akhirat. Jadi janji Allah itu adalah benar. Sebab itu Allah ingat, jangan terpedaya dengan dunia. Jangan terpedaya dengan syaitan. Kerana janji syaitan, janji dunia hanyalah palsu. Bersifat sementara. Syaitan sendiri mengakui janji Allah itu benar. Hak dia janji itu bohong belaka. Syaitan sendiri mengakui perkara itu di hari akhirat. Dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru. Dan berkatalah syaitan setelah diputuskan segala keputusan. Yakni ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Lalu syaitan berkata, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Sesungguhnya Allah telah menjanji kepada kamu dengan satu janji yang benar. Dan aku juga berjanji kepada kamu, tapi aku sendiri memungkiri janji itu. Aku tak tunai janji. Bukan janji yang ditepati, tapi janji yang dicapati. Itulah aku, kata syaitan. Kalau ada juga jenis manusia lagu tu, lebih kurang. Memang jenis syaitan, aku janji, tapi aku mungkir janji aku. Pasal janji aku tu semua palsu. Aku reka je. Maka nalia alaikum min sultan illa an da'autukum fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Aku tidak ada apa-apa kuasa kepada kamu, melainkan menyeru, berkemping, menggoda kamu. Fastajabtum li, lalu kamu menyahut godaan aku, kamu percaya, kamu ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka janganlah kamu cela marah ke aku, marahlah diri kamu sendiri. Yang kamu percaya ke aku tu pasal apa? Syaitan kata. Macam manusia ni lah. Syaitan ni minal jinni wal ins. Bukan syaitan di kalangan manusia jin saja. Termasuklah syaitan daripada manusia. Dah setahun menang habis naik belaka. Bulan ni kata minyak dak naik, bulan depan molek-molek naik. Tu dak naik, melainkan setelah 5 tahun, molek-molek habis naik belaka. Harga gula naik, semua harga barang naik. Tarif elektrik 4 bilion untung, tak cukup lagi, naik.
Bahari ni duk ngunguk, ngunguk berapa? Orang bodoh dulu. Bahawa kalau diberikan peluang untuk kita mentadbir, kita akan hapuskan PTPTN. Hari ini kita tadbir Putrajaya, esok kita kurangkan harga minyak. Tu akan dikurangkan peringkat demi peringkat. Harga barang akan dikontrol. Tak percaya orang Melayu ni kaya belaka. Hari ni Pak ngunguk apa? Marah. Marah pada diri sendiri lah. Itu atas dunia. Duk percaya kepada pemimpin menipu siang malam. Di hari akhirat, syaitan sendiri berlepas diri. Allah berjanji, aku juga berjanji. Janji Allah benar, adapun janji aku adalah bohong, kata syaitan. Aku hanya memperdayakan kamu, memang kerja aku. Fastajabatum li, lalu kamu ikut aku. Fala talumuni fala talumuni walumu anfusakum. Mu jangan marah cela aku, marah celalah diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Natijahnya kita sama-sama masuk neraka. Ayat 22 surah Ibrahim. Allah dedah dah. Allah cerita dah. Allah cerita dah dalam Quran ni. Supaya kita berhati-hati dan berwaspada. Jenis janji yang dicapati bukan ditepati. Memang itulah syaitan. Allah beritahu dah. Di hari akhirat syaitan akan begitulah keadaannya. Jadi janji Allah itu benar. Jangan kamu terpedaya dengan dunia. Jangan kamu terpedaya dengan syaitan. Semuanya itu adalah janji yang palsu. Yang hanya bersifat sementara. Sehingga melalaikan kamu daripada hari akhirat. Ingat hari akhirat. Atas dunia orang bolehlah tolong kamu, boleh bantu kamu. Dengan pelbagai bentuk bantuan, sumbangan, subsidi dan macam-macam. Hari akhirat, masing-masing berlepas diri, tak ada siapa yang bersedia membantu. Gaduh pemimpin dengan rakyat, saling menyalah antara satu sama lain. Itu peringatan Allah. Seterusnya, ayat yang kedua daripada ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan ilmunya. Dengan sifatnya yang maha mengetahui, yang sangat mendalam ilmunya. Yang tak terjangkau, yang tidak ada sempadan. Ada perkara yang Allah Ta'ala beritahu dan ada perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan. Dalam banyak perkara itu ada 5 yang Allah rahsiakan. Allah Ta'ala tak bagi tahu siapa pun. Hatta Nabi SAW sendiri, termasuk malaikat, khususnya Jibril alaihissalam sendiri pun tak tahu. Yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Ta'ala sahaja ilmu tentang hari kiamat. Yakni, bila ia berlaku. Yang pasti malaikat Israfil sudah ready untuk meniup tiupan sangkakala sejak ia dicipta. Sejak alat tiupan sangkakala itu dicipta oleh Allah.
Disebut dalam hadis, apabila Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, khalaqas sur, lalu Allah cipta as-sur, alat tiupan sangkakala, daripada cahaya. Kemudian diserahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil sebaik sahaja menerima as-sur, lalu diletakkan pada mulutnya untuk dia tiup alat tiupan itu bila-bila masa sahaja. Dia pegang letak mulut dia itu, syakhisan basarahu ilal arsh, dalam keadaan mendongakkan pandangannya ke arah arasy. Itulah sejak diserahkan kepadanya. Terus letak mulut dan mendongak ke arah arasy untuk menerima arahan daripada Allah bila-bila masa saja, untuk tiupan yang pertama, iaitu nafkhatus sa'iqah, tiupan yang membinasakan seluruh alam. Itu yang pasti, tapi bila Allah Ta'ala saja yang tahu. Malaikat Israfil pun tak tahu. Sentiasa bersedia daripada awal lagi. Tak ada lah masa dia letak sekejap ke, sangkut mana-mana ke, tak ada. Lengah dah lah dengar ke atas, akhirnya tengok, tunduk ke bawah sekejap, tak ada. Itu malaikat, bukan kita. Malaikat Israfil, kerja dia tu ya, tugas dia. Meniup tiupan sangkakala, tunggu masa ya untuk laksanakan tugas. Tapi tak tahu bila. Malaikat Jibril pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Nabi hanya beritahu tanda-tanda sahaja. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar yang menunjukkan kiamat hampir berlaku. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, dan dia yang menurunkan hujan. Bila, kadar banyak mana, kat mana, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Manusia hanya meramal, kadang-kadang ramalan kaji cuaca pun tak tepat. Ramal hujan tak hujan, ramal tak hujan tapi hujan. Ramal hujan lebat macam biasa sehingga banjir macam tahun-tahun lepas, tiba-tiba lebih daripada jangkaan, akhirnya naik banjir luar jangkaan. Buat alasan kerana di luar jangka. Seolah-olah macam pengalaman pertama menghadapi banjir. Takkan tak ada plan A, tidak ada plan B. Buat persiapanlah. Sesuatu di luar jangka. Kita buat bajet belanja satu-satu program pun ada belanja luar jangka. Ya tak? Standby 1,000. Kok ada tambah lebih daripada hak bajet, hak asal. Takkan perancangan nak menghadapi musibah banjir pun tidak ada perancangan plan B dan tak ada, tak bersedia pun sebenarnya. Kuantan, kuasaan siapa? Pekan tak apalah. Besar juga katanya. Cukai Kemaman, kawasan siapa? Air putih tak apalah, kawasan dia. Jadi nampak tak bersungguh. Sebelum banjir, bukan main lagi, kita sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan untuk menghadapi banjir. Sebagaimana tahun-tahun lepas kita dah kerahkan semua agensi yang berkaitan. Tiba-tiba mari Tuhan tunjuk agah sangat dengan jumlah hujan yang begitu banyak,
Kerana dia yang menurunkan. Walaupun kadar yang dijangka awal tidak seperti mana yang berlaku. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dan dia saja yang maha mengetahui apa yang terkandung dalam rahim. Walaupun manusia hari ini mendakwa dia sudah dapat beza lelaki dan perempuan. Bila dia scan, dia tengok. Tapi itu hanya fizikal. Di sebalik bayi itu, bagaimana rezeki dia, umur panjang pendek dia, ya, bagaimana keadaan amal dia, syaqiyun aw sa'idun, bahagia ataupun celaka, tak diketahui. Hanya Allah Ta'ala saja tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tak ada siapa tahu apa yang akan diusahakan pada hari besok. Walaupun sudah ada jadual, ada rancangan, tapi bila tentu dia dapat laksanakan sebagaimana yang dirancang. Allah sahaja yang tahu apa yang nak berlaku. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada ada siapa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dia mungkin tahu kubur dia kat mana, pasal dia dah booking awal-awal. Kubur pun dah booking. Siap bayar lagi dah. Tak? Kalau kat Bukit Kiara tu, kalau orang barang-barang, orang bawah-bawah ni tak boleh. Ni kosong lagi. Dah minta maaf cik, dah di booking dah. Siapa? Datuk Tan Sri mana? Dah bayar dah. Kubur kena booking sekarang. Maknanya tahu dah dia kubur kat mana. Tapi nak mati kat mana dia tak tahu. Nak mati kat mana dia tak tahu. Kadang-kadang pergi satu tempat yang tak pernah hayat dia pergi tempat tu. Tiba-tiba entah macam mana berasa nak pergi sangat. Sampai mati. Rupanya dah janji kat situ. Anak kat Kuala Lumpur ni tak cakap nak pujuk dah ayah kat kampung. Mak dah meninggal. Tinggal ayah seorang-seorang. Tapi orang tua kat kampung ni memang macam tu, memang payah. Sayang ke ayah itik dia, lembu kembar dia nak tinggal tak boleh. Anak ni tak cakap nak pujuk dah. Marilah duduk dengan kita, senang apa-apa hal berlaku, sakit demam ayah kita nak tengok dekat kampung, agak ke jiran-jiran begitu je lah. Telefon, tanya khabar. Tak nak pergi. Pujuk, berapa kali pujuk, tak nak pergi. Tiba-tiba satu hari, ayah telefon. Mak, esok ambil ayah kat Pudu Entiang putera dah. Kejut anak ni. Ya ke ayah Sama ni duk pujuk tak nak, tiba-tiba telefon, dah siap beli tiket dah. Nak mari Kuala Lumpur. Tak apalah. Sampai masa pergi tunggu ambil. Balik ke rumah tak ada seminggu meninggal. Tak ada seminggu mati. Rupanya nak mati di Kuala Lumpur. Itulah keadaan kita. Ya. Tak pernah sampai ke England, London. Tiba-tiba entah macam mana boleh sampai sana. Tak ada 2 hari mati. Simpan sana. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu kita akan mati kat mana. Pasal apa? Pasal kita tak tahu kita nak mati bila. Kalau kita tahu, kita boleh plan. Tak? Kita boleh plan kita nak mati kat mana. Kalau kita tahu kita nak mati bila. Ya tak? Besok aku nak mati. Siap duduk kat rumah tak pergi mana-mana lah. Ya, dah panggil semua ahli keluarga. Senang. Masa kita tak tahu. Sebab itu kita tak tahu di mana kita akan mati. Itu 5 perkara yang menjadi rahsia Allah. Yang punya hikmah yang tertentu supaya manusia ini sentiasa bersedia menghadapi hari akhirat, hari mati. Ya, dan sentiasa berdoa memohon hidayah, taufik daripada Allah agar segala apa yang dirancang dapat dilakukan dengan baik. Ya, dan sentiasa bergantung harap kepadanya dan bertawakal kepadanya. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Khabir,
lagi maha mendalam pengetahuannya. Itulah Allah. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuannya. Segala-galanya dalam ilmu Allah. Apa yang Allah beri kepada kita hanya sedikit sahaja. Sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah dikurniakan kepada kamu daripada ilmu Allah itu melainkan sedikit sahaja. Macam kamu celup jari kamu dalam laut, kamu angkat, yang terlekat di hujung jari itulah nisbah ilmu kamu dengan ilmu Allah yang melaut itu. Itu perbandingan, lebih pada itu lagi sebenarnya. Untuk mendekatkan akal kita, fikiran kita memahaminya. Dibuat perbandingan sedemikian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dua ayat yang kita baca dan huraikan ini daripada surah Luqman memberikan iktibar dan peringatan kepada kita, khususnya kita yang berada di hujung tahun Masihi ini. Ya, tak lama lagi akan menjangkau tahun baru 2014, menandakan bertambah setahun lagi umur kita. Ya, semakin meningkat umur berarti masa kita untuk balik kepada Allah semakin hampir. Segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri. Sebelum kita akhiri dengan doa, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan di sini seperti biasa untuk memohon sumbangan daripada muslimin-muslimat sekalian. Dan untuk kali ini kita khususkan untuk Madrasah Darut Taqwa. 2 hari lepas pihak pentadbiran Madrasah Darut Taqwa bila dia tahu saya mari ke sini, dia minta supaya carilah sedikit sumbangan. Saya pun tak tanya, barangkali untuk sempurnakan bayaran gaji allowance bulanan untuk cikgu-cikgu bulan 12. Cuti sekolah ni begitulah, payah sikit, sumber daripada iuran ya, pelajar ya. Jadi untuk bulan 12 ni mungkin terpaksa tampung daripada sumber yang lain. Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk membuka peluang kepada muslimin-muslimat sekalian untuk menghulurkan sumbangan, dan sekiranya jumlah itu melebihi kadar yang diperlukan, saya akan manfaatkan untuk program kebajikan fakir miskin yang juga sekarang ini memerlukan sumbangan untuk meringankan bebanan kos awal persekolahan anak-anak mereka. Ya, jadi itulah keadaannya. Ya, sekadar termampulah. Yang kita boleh bagi, kita bagi, kita bantu. Jadi sumbangan tuan-tuan mudah-mudahan dapat meringankan lagi bebanan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik seperti mana yang Allah berikan kepada kita dari sudut harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.